Pasal tu orang kata kalau satu orang tu ke belakang ni nanti ada, kalau kawan tu dia nampak satu benda, dia menjerit, lepas tu dia jadi tak sedap, maknanya dia masuk kot mata, dia guna mata, dia bagi dia nampak diri dia, kamu tu menjerit, dia masuk kot cahaya mata. Maka bila nak berubat dia kena keluar ke situ juga. Ini jangan main tanya saya, saya tak tahu, saya baca dalam ni saya abang. Nanti kita akan jumpa. Kalau kawan tu dengar benda pelik-pelik, dia dengar suara, lagi dia tak sedang, bermakna dia masuk ke telinga. Jadi kawan tu duduk tak duduk, dia bau satu macam bau yang tak pernah dia bau, tu dia tumbang, maknanya dia masuk ke hidung. Jadi kalau kawan tu tiba-tiba rasa macam nak muntah, macam meloya, artinya dia masuk ke mulut. Kalau kawan tu tangan dia rasa macam Parkinson tu, tiba menyucuk-nyucuk, kebas tak kebas, tiba lagi tak sedap, maknanya dia masuk ke tangan. Jadi dari mana dia masuk? Pengalaman perubatan silam ni bagi tahu, bila kita tahu dia masuk ke mana, maka kita tahulah dia nak sorok tu tang mana, maka senanglah dia dapat dihambat keluar. Pasal tu orang nanti cari kaedah-kaedah dia. Kaedah ni juga dengan cara mujarab. Mujarab ni lagi kerap kawan tu terlibat dengan rawatan, dia akan lebih mahir. Belajar ni satu bab, tapi kerap dia akan jadi profesional. Dia tahu nak pukul tang mana. Macam kita sedekah kami kawan tu mengeliat, dia tahu cara nak pukul, dia nak hentak supaya yang kena tu makhluk tu. Kita tak nak bagi penampak pang. Tak ada duit lah, kawan tu yang sakit. Itu orang yang kena sihir ni dia akan jadi macam meloya, nak muntah, tak boleh tidur, mata dia suka terpacak tengok satu benda, cengkung, tak mau makan, tak lalu, tak ada, selalu dia memang kaki makan. Tapi bila dia kena sihir, dia jadi tak mau makan, mata masuk dalam, mata jadi liang, jadi spotlight, cengkung, muka dah tak jadi muka, nak pergi ke pucat, cakap mula, pandang pun, sebab itu tabiat makhluk yang kapiak ni, jin yang kapiak ni, meracau. Kalau dia rajin bercakap, diam, tiba-tiba diam. Jadi berat mulut. Jadi kalau dia tak biasa, dia makan biasa-biasa, masuk makhluk tu dia makan luar biasa. Dia makan syukur. Sampai kita pun, biar dia ni, saya ingat kita kenal dia tak makan, sampai kita pun tukar lah, kita kata dia tak makan, dia minta ke darah ni. Pelik. Dia luar daripada, dia boleh tak tidur semalam. Apa jadi pada dia? Luar ke tabiat manusia. Luar tabiat. Tabiat tu tabiat manusia. Jin boleh masuk ke badan manusia sama ada dipinta sendiri oleh manusia atau tanpa disedari oleh manusia itu sendiri. Kita panggil dia. Ramai juga perawat-perawat saya tengok dia buat lagu tu. Dia nak komunikasi dengan jin, dia panggil jin masuk dalam badan orang. Dia main. Dia kata hadirlah. Dia baca lah jampi-jampi apa, kawan tu masuk perut, masuk sembang lah. Boleh tahulah lah ni Sulaiman, kerajaan Sulaiman ada tang mana, harta karun tu betul-betul ada tang mana. Boleh tahu. Dan jin mendampingi dan memasuki manusia melalui salah satu cara yang berikut. Tapi ingat ikhwan, apa yang kita belajar dulu, dia keluar ke alam dia masuk ke tubuh kita, dia sama dengan ular. Dia sama dengan ular keluar daripada sarang. Ia akan terima risiko 90% dia. Maka kerana itu, untuk dia keluar daripada tempat dia, mai ke kita, dia tak akan ambil risiko. Kecuali dia sayang kat Tuhan dia. Dia hamba Tuhan dia. Dia ada janji dengan Tuhan dia. Maka dia tak mau bagi susah Tuhan dia. Ataupun dia memang marah kepada orang tu. Mungkin kawan tu ada terbuat apa-apa ke sesuatu, kawan tu buat apakah, atau marah Tuhan, baru dia datang. Sebab dia keluar daripada alam dia, dia sama dengan ular keluar daripada. Itu
Tu ada yang raja ular Ustaz Nan, dia tangkap ular, dia buang bisa. Sekejap lagi dia suruh Ustaz tu balik, ular tu balik, tak ada bisa. Dia tangkap, dia buh bisa dalam botol. Punya dahsyat manusia ni. Tapi ular masa ada bisa, dia pun tunjuk dia punya keraki kan. Oi, cengih. Bila hilang bisa tengok, dia lari ke mana? Dia takut dengan alam ni sebab dia dah tak ada senjata. Demikianlah makhluk ni. Dia kena pukul. Bila kita baca Quran pada dia, terbakar dia, melecok satu badan dia. Dia fikir keluarga dia, anak dia. Serba salah dia. Maka kerana tu, tak usahlah duk. Ramai lagi kawan-kawan duk ada. Ramai lagi. Tengok. Dia kata jin ni, dia boleh masuk ke manusia ni satu, melalui khadam. Atau manusia itu sendiri menjadikan jin sebagai sahabatnya. Tengok poin dia. Saja-saja susah, ikhwan. Susah. Dia mesti ada dia punya titik pertemuan tu. 2. Saka bakar. Saka bakar. Saka tu dah teruk, bakar lagi. Saka ni ikhwan, tengok, orang nak terlibat dengan saka, tapi kita banyak, kita melawak lah kan. Melawak tu tak apalah. Tapi kalau kita tuduh orang tu ambil saka, dalam dunia perubatan tradisional, sama dengan tuduh dia kapiak. Kita dia ada saka ni, sama dengan tuduh dia kapiak. Kenapa? Kerana syarat nak dapat saka tu kena sembah syaitan. Memang confirm kapiak. Dia bukan apa, hei mambang berdampinglah denganku kerana itulah pesan guru kuda. Dia tak main lagu tu. Pasal tu dia keluar hantu Jepun. Hantu Jepun bukan saka. Pasal kacau tempat dia. Dia kata tangkap buat sate. Saka ni tak. Saka ni ada bacaan dia, mentera dia, berapa hari dia kena menjelma, kena sembah darah, perjanjian sampai kiamat. Maka orang yang ada saka ni, biasanya saka dia bukan melibatkan jin-jin Islam ni, maka dia kena sembah syaitan. Yasin kata pada kita apa, ayat 60, ya bani Adam alam ahad ilaikum alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan sembah syaitan. Ketiga, sihir yang dilakukan oleh manusia lain ke atasnya. Itu cara dia. Tapi senang kan nak kena sihir? Kita baca Hisnul Muslim pagi petang, Al-Quran tak tinggal, badan ada yang semayang, zikir semayang 5 waktu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kadang-kadang kita baca sehari semalam 100 kali, kadang-kadang pagi 100, petang 100. Senang ke dia nak main? Tu dia nak tersungkuk, berlemuh, berdarah tu berapa kali tu. Kalau kena juga orang macam ni, orang yang begini dekat pada Allah, kena juga, memang Allah nak uji dia. Dan biasanya Allah bagi bantuan yang sangat cepat. 4. Kerana manusia itu sendiri lalai dari ingat Allah atau melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, bererti mendekatkan diri untuk dikuasai oleh jin dan iblis. Dia rajin bila orang kata tempat tu kerah, jangan duk pergi. Kerah, aku lagi kerah. Pergi. Dia nak pergi. Tengok tu kerah sungguh tang situ. 5. Melakukan kejahatan terhadap jin tertentu seperti menjatuhkan sesuatu benda berat di suatu tempat yang ada jin tanpa menyebut nama Allah sehingga menyebabkan kematian anak jin. Apa itu orang tua-tua kata, kita kadang melatah, jatuh benda, ajak diri kita, Allahu Akbar, Masya Allah. Bila kita sebut benda tu, dia tak boleh nak respon kita. Sebab dia tahu kita buat tu dalam keadaan tak sengaja. Kalau kita dengan jalan tendang, bam, tendang, tak tahu bunyi, boom, tengok-tengok anak jin. Macam tadi ya, aku tahulah aku apa, aku haram jadah. Tadi aku tampak anak hang sampai berdarah, aku tahulah. Tapi anak hang kena tahu anak hang buat apa kat aku. Aku pukul anak hang sampai berdarah, hang sampai sekampung hang tak nak main serang aku. Ingat aku takut. Berkelahi, sekampung berkelahi. Itu tanya Kep lah. Selanjutnya apa jadi cerita tu? Perang besar. Perang besar jadi.
Keenam, kerana adanya jin laki-laki jatuh cinta kepada seorang perempuan yang suka bersolek atau wanita-wanita suka keluar rumah untuk memperlihatkan kecantikannya dan tidak memakai tudung serta suka mendedahkan aurat. Yang ni ikhwan, memang ada, tapi bukan dedah aurat biasa-biasa ni. Yang ni dedah auratnya luar biasa ni. Jin boleh jatuh cinta, jin boleh jatuh cinta. Dan cinta dia dahsyat. Cinta dia main dalam. Haji Abdul Karim. Lekat cinta dia. Macam paku lekat ke papan tu. Dia kalau cinta, kalau dia jantan, dia boleh menjelma jadi laki-laki manusia, dia main mengorat. Dengan kita tak tahu identiti dia. Dan dia nak mengaku siapa-siapa, dia boleh mengaku. Dia nak jadi lawyer ke, dia nak jadi magistrate ke, dia boleh mengaku dan dia boleh main. Bila dia menjelma, alam kita, dia boleh jadi kita, dia boleh pakai coat, pakai tie, main bersembang, ajak kita pergi makan taman Starbucks ke apa ke. Dia boleh buat. Tapi yang ni nak jadi ni, one in a million lah. Kan? Cakap-cakap keluar rumah tak pakai kelumbung pun dia pun tak tengok. Yang ni yang memang yang bukan dedah aurat yang biasa-biasa ni. 7. Melalui pengamalan jampi serapah, doa dan ayat-ayat tertentu yang boleh mendatangkan jin. Apabila telah memasuki badan manusia, walau dengan apa cara sekalipun, jin tersebut akan mendiami salah satu tempat berikut di anggota tubuh manusia, walaupun mereka bebas bergerak dalam tubuh manusia. Antara tempat kesukaan jin, mereka berkumpul satu di mata kanan dan kiri. Sebab itulah jika seseorang itu membela atau telah dimasuki jin dalam badan mereka, mereka tidak berani bertetang mata dengan orang lain. Dia cakap dia tak mau tengok, dia tak boleh tengok. 2. Berada di telinga kanan dan kiri. Dengan itu, manusia telah masuk jin tak suka mendengar nasihat dan teguran yang baik serta amat suka mendengar perkara-perkara maksiat seperti muzik yang melalaikan dan sebagainya. Dan antara dia dengar muzik ni bukan macam kita dengar, dia sampai terhinggut-hinggut. Dengar, memang dia tak jadi orang dah. Dia tak jadi orang dah, luar tabi'i. 3. Berada di mulut manusia. Dengan itu manusia telah dimasuki jin suka bercakap benda-benda tak ada faedah dan mendatangkan dosa seperti mengumpat,